Kerajaan komited pastikan usaha pengukuhan pendidikan bidang STEM diperkasa. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Suaran Shah. Suaran. Baik, terima kasih Syahira. Kerajaan komited memastikan usaha kepada pengukuhan pendidikan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM terus diperkasa. Pendidikan STEM penting bagi menyediakan kemahiran teknikal yang diperlukan dalam era digital selain memperkasa generasi muda menjadi pemikir kritis, inovatif dan berdaya saing di peringkat global. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berharap rakyat khususnya golongan belia dapat dilengkapi dengan bidang tersebut sekaligus membantu menghadapi cabaran ekonomi dan sosial yang semakin kompleks. Beliau yakin pendidikan STEM mampu membina masyarakat yang bukan sahaja bijak dalam bidang teknologi tetapi juga berpegang teguh kepada etika dan tanggungjawab sosial. Saya juga ingin menekankan bahawa kerajaan negeri memberikan perhatian yang sangat mendalam berhubung dengan pemerkasaan pendidikan, termasuk pendidikan semasa yang berteraskan teknologi yang juga dibahas pada hari ini. STEM dan TVET menjadi perhatian yang sangat mendalam oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Sebab itu kita akan insya-Allah membawa ke Kabinet tentang pewujudan Majlis TVET Negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar membangun Sabah dalam perspektif Malaysia Madani 2024 di Kota Kinabalu. Mengenai aspirasi Malaysia Madani, Datuk Muhammad Arifin berkata ia merupakan gagasan baharu yang memetah hala tuju Malaysia menuju sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera. Sabah kini dihubungkan dengan 10 bandar utama China berikutan penyambungan semula penerbangan terus dari Kunming ke Kota Kinabalu. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai mengalu-alukan penerbangan sulung Kunming yang dikendalikan syarikat penerbangan AirAsia. Laluan Kunming Kota Kinabalu beroperasi 3 kali seminggu melengkapkan laluan terus syarikat penerbangan tersebut ke Hong Kong, Guangzhou, Hangzhou, Shenzhen, Wuhan, Shanghai, Beijing dan Ningbo. Selain itu, Xiamen Air mengendalikan laluan Fuzhou Kota Kinabalu. Datuk Johnston berkata walaupun China kekal pasaran penting bagi Sabah, Lembaga Pelancongan Sabah sedang mencari peluang pasaran baharu. Ini termasuklah Vietnam, India, Asia Tengah selain merancang untuk menyambung semula penerbangan terus dari Australia. Setakat Januari hingga Julai tahun ini, Sabah menerima 262,070 ketibaan pelawat dari China, diikuti Brunei Darussalam 124,521 orang dan Korea Selatan 106,573 orang, menjadikan ketiga-tiga negara tersebut sebagai pasaran pelancongan antarabangsa utama Sabah. Tabung Lumadan Sejahtera akan dilancarkan bulan depan. Pewujudan tabung berkenaan bagi membantu penduduk Lumadan yang dilanda musibah selain keperluan pendidikan. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata tabung berkenaan akan menjadi sumber dana awal bagi membantu mereka yang memerlukan. Amanah adalah sebagai pembimbing kepada tabung ini dan juga kita akan bekerjasama dengan JLC kerajaan dan juga kita akan buka kepada usahawan-usahawan yang berjaya. Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri ditemui pemberita sempena lawatannya ke Kampung Nambahan Western. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 95% masalah air dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan berjaya diatasi. Turut diberi perhatian pembinaan Dewan untuk kegunaan masyarakat di kawasan berkenaan. Setakat ini, 7 kawasan dikenal pasti bagi pembinaan Dewan tersebut, antaranya Kampung Lago, Mentulut, Gadong dan Kampung Padas Damit. Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan melaksanakan lebih banyak seminar, konvensyen dan simposium melibatkan kesatuan sekerja. Ketua Setiausahanya Datuk Azman Muhammad Yusof berkata, menerusi pendekatan itu ia dapat menghasilkan satu dasar atau inisiatif yang boleh memberi manfaat kepada semua pihak dalam konteks menang-menang.
manfaat kepada semua pihak lah, termasuk majikan dan pekerja. Dan secara tak langsung dengan pendekatan ini, kita boleh memastikan sektor pekerjaan kita sentiasa bergerak progresif dan hasilnya akan memberikan kebaikan kepada pembangunan negara di masa akan datang. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Simposium Pergerakan Kesatuan Sekerja Peringkat Borneo 2024 Anjuran Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja JHEX di Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Azman menyeru Kesatuan Sekerja mengamalkan pendekatan Stronger Together bagi memastikan kepentingan ahli Kesatuan Sekerja terpelihara. Beliau berkata kerajaan sentiasa berusaha untuk menangani isu perburuhan negara bagi memastikan pihak berkepentingan sama ada majikan maupun pekerja mendapat manfaat sewajarnya. Dalam pada itu, Dato' Azman memberitahu Kesuma telah memohon peruntukan lebih besar tahun depan untuk Kesatuan Sekerja. Pelbagai inisiatif dilaksana Jabatan Hidupan Liar JHL sebagai langkah mengurangkan konflik antara manusia dan gajah. Ini termasuk menubuhkan pengiring gajah dalam kalangan warga kampung. Inisiatif lain pelantikan Warden Kehormat Hidupan Liar bagi memantau pergerakan gajah dan menyelenggara pagar elektrik yang dipasang secara bersepadu. Pegawai Daerah Beluran Roger Apollonius berkata, latihan turut diberi kepada Warden Kehormat Hidupan Liar yang terdiri daripada komuniti tempatan serta pemegang taruh. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Gajah Sedunia di Beluran. Teks ucapannya dibacakan penolong pegawai pembangunan daerah Beluran, Gilbert Joseph. Roger berkata program seumpama berupaya mendidik generasi muda menyayangi dan menghargai gajah sekaligus melindungi hidupan liar pada masa akan datang. Majlis turut menyaksikan pelantikan Ranger Muda Hidupan Liar WJR Sekolah Kebangsaan Labuk Subur iaitu inisiatif JHL dalam mendidik generasi muda melindungi hidupan liar. Saya harapkan dengan adanya penubuhan WJR di Labuk Subur di bawah naungan KLK ini akan dapat suntikan semangat yang begitu jitu dan juga dapat melaksanakan usaha-usaha konservasi sama ada di kawasan sini ataupun di kawasan lain. Kami akan terus memberikan sumbangan dan komitmen yang sepenuhnya untuk memastikan program tahunan ini berjalan dengan lancar ya, dan pada tahun-tahun akan datang untuk memupuk dan juga memberikan kesedaran ya kepada semua pihak, terutama generasi muda tentang perlunya penjagaan hidupan liar terutama gajah ini. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Syahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Syahira. Baik, terima kasih Suaran Syah.